5 faedah daripada ayat yang mulia ini biiznillah azza wa jalla. Al-faidatul ula. Paling panjang cerita ni. Faedah yang pertama, wa iz auhaitu ilal hawariyin, ingatlah ketika aku beri wahyu. Jadi kata dia ulama tafsir, dia kata wahyu, kalau sebut wahyu tu ada 2 makna. Satu dia panggil wahyu syar'in, wahyu mengikut definisi syarak, la yakunu illa lil anbiya'i war rusul. Hak ni untuk nabi-nabi, untuk rasul-rasul saja. Mana-mana orang yang terima wahyu dari Allah bermakna dia nabi. Yang kedua ni dia panggil wahyu ilham. Tak apa, tidak didatangi oleh para malaikat. Malaikat tak mari. Sebagaimana contoh yang lepas-lepas kita dah bincang, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, kami wahyukan. Ke mana wahyu, di mana wahyu syar'i, maknanya kami ilhamkan pada Mak Musa susukan anak dia. Surah Al-Qasas ayat 7. Dalam suratul Nahli ayat 68, wa auha rabbuka ilan nahli, Allah Ta'ala wahyukan kepada lebah supaya dia pergi ambil bunga-bunga di bukit. Jadi wahyu di sini dengan mana ilham. Itu je lah. Hak mudahnya begitulah dia punya. Wahyu itu ada 2 makna. Satu wahyu syar'i khas untuk nabi saja. Yang kedua wahyu dari sudut ilhami, yang ini boleh siapa-siapa saja. Termasuklah ibu-ibu mak Nabi Musa tadi masuk dalam itu. Baik. Yang kedua, an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Beriman dengan aku, beriman dengan rasul aku. Mereka respon terus, amanna, kami beriman. Washhad, saksikanlah, bi annana muslimun, kami ini orang Islam, orang yang akur. Jadi dalam ayat ini qaddamallahu ta'ala zikral iman ala Islam. Ulama tafsir kata, kenapa Allah Ta'ala sebut iman dulu, amanna muslimun? Sebab iman tu dalam hati, tak nampak. Islam tu yang zahir, yang nampak. Jadi kalau kamu beriman dengan hati kamu, tunjukkan zahir kamu. Macam kita sekarang lah, beriman, oh beriman, maya dah. Orang Kelantan kata, beriman kat juru mana? Tak ada bukti. Maka dalam ayat ini disebut 2. Beriman dengan Allah tidak sempurna kalau tidak beriman dengan Rasul. Ingat moleklah, beriman dengan Allah tidak sempurna kalau tidak beriman dengan Rasul. Maka di situ para ulama mengatakan iman dengan Islam ni kalau hidup sekali dia berpisah. Muslim, mukmin, kita kena pisahkan. Mukmin mana orang beriman dengan rukun iman. Muslim orang yang beramal dengan rukun Islam. Itu beza. Tapi kalau hidup seorang Muslim, dia juga orang mukmin, insya-Allah. Itu dia panggil bila berpisah satu, bila beliau satu berpisah. Kada budak. Bila berpisah dia jadi satu. Bila dia bersatu dia berpisah. Mana? Celak mata sekali. Manakala kita sebut iman dan Islam, dia beza. Iman dalam hati, Islam zahir. Kalau kita kata ini orang Islam, dia juga orang beriman, dia juga orang mukmin. Itu dia panggil bila berpisah bersatu, bila bersatu dia berpisah. Mana bila sebut sekali dia makna lain-lain. Bila sebut satu dia boleh jadi makna 2. Alhamdulillah. Baik, kita pergi pada faedah yang ketiga. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Allahu akbar. Dia kata Isa, kita bukan tak percaya, kita sudah percaya kepada apa yang kau cakap. Maaf,
apa ni, sebelum nuridu an naqula tu, kita pergi pada hal yastati' dulu. Hal yastati' rabbuka, Isa, kalau kita minta permohonan agak-agaknya Tuhan kabul ke tidak? Kalau kita minta permohonan Tuhan terima ke tidak? Itu dia panggil ta'addub, beradab. Beradab. Bila nak minta tu beradab. Jangan duduk main ropoh satu kalu, jangan. Sebab itulah kita pun hari ni kalau kita nak minta apa-apa beradab. Gi jumpa molek-molek. Jumpa molek-molek. Tengok dalam ayat ini seperti ayat permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah 26 Ibrahim kata apa? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepada kamu bagaimana menghidup orang mati. Tuhan tanya, mu tak percaya ke Ibrahim? Percaya, nak kemah pagi. Jadi sama jugalah. Buat apa ni, Hawari pun bukan tak percaya, tapi dia mari tanya Isa, boleh ke Isa? Tuhan layak ke kalau kita minta? Mula-mula tu Nabi Isa tegur juga. Qalat taqullah. Tak sudah minta pelik-pelik ke kamu ni. Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat iman Islam tu, sudah minta lah benda pelik. Jadi sama juga dengan cerita Nabi Ibrahim. Bila dia minta nak tengok Tuhan, qala rabbi arini kaifa tuhil mauta, Allah tanya dia, awalam tu'min? Mu tak beriman Ibrahim? Liyatma'inna qalbi, aku nak suruh tenang hati aku je. Jadi isunya sama. Bila kita tengok dalam kepala kita, tak sama dengan kita tengok depan mata. Jadi bila turun mukjizat, Ibrahim cincang dia punya burung terbang, nyek. Nabi Isa AS tunggu hidup, hidangnya turun mari langit. Allah, mana keyakinan tu makin mantap, dia panggil makin kuat. Maka timbullah lagi jawapan puak-puak Hawari. Dia kata apa? Jawab Hawari kata, qalu nuridu an nukila wa natma'inna, kami nak makan, nak rasa makan yang mari di langit untuk tenangkan hati kami. Jadi itu jelah tujuannya, bukan nak mencabar, bukan nak bukan nak attack Nabi Isa, tetapi semata-mata ikhlas nak menguatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bolehlah, maknanya kita kena ingat, mana kalau orang betul-betul nak tahu ilmu, boleh layan. Kalau orang mari nak kelentor, yang nak cabar kita, tak usah layan. Tak usah layan. Banyak manusia ni belak-belak. Kita kadang-kadang marah orang pasal gitu ya. Semalam ada orang telefon, dia kata, ustaz ke ni? Ya, saya jumpa nombor ustaz dalam internet. Dia kata, tak apalah, nak jumpa. Maaf saya nak kacau ustaz. Kita sambil-sambil senyum ya, kita jawab, jangan. Kalau nak tanya soalan boleh, kalau nak kacau saya tak boleh. Oh, dia marah. Ini kau cakap jawapan orang baik. Kita nak kata kalau nak tanya saya, tanya nak kacau-kacau apa? Kacau ni boleh tak? Saya nak kacau ustaz sikit boleh? Tak boleh. Kacau siapa pun tak boleh. Nak tanya soalan dia boleh. Bila kita tanya cakap gitu, sambil-sambil kita senyum ya, kalau dia tengok muka dia tahu kita gurau. Oh, marah lalu. Apa ni cakap orang ni? Kita harap ini orang baik, orang cakap dia. Petok telefon pakai tanya soalan. Kita kata gitulah manusia, kalau dah sombong nak tanya soalan, tanyalah baik, beradablah kita. Ustaz minta maaf, saya ada soalan. Nak bertanya, tak usah ada kacau buat apa orang? Kacau ni siapa pun kena malu pula. Main kacau lah. Tapi backing masyarakat ni. Jangan kacau ustaz. Nak tanya soalan, tanya baik. Kacau tak mau? Allahu Akbar. Baik. Tengok ni beradabnya Hawari mari tanya Isa. Sebelum kita minta ni, tanya pandangnya dulu. Boleh tak boleh? Nabi Isa pun argue balik. Nak apa? Lapar ke kamu? Tak juga. Nak dia tatma'inna qalbi. Jadi kita kena tengok untuk apa kita nak bincang, untuk apa kita nak mohon. Jadi kalau kita kata kita bolehlah. Itu masalah kita. Baiklah. Kita bukan nak pertahan diri, itu nak cerita Nabi Isa.
kita belajar ilmu. Baik. Kemudian Nabi Isa mula berdoa. Qala Isa mana? Qala Isa ibn Maryam Allahumma Rabbana. Isa mula angkat permohonan kepada Allah Ta'ala. Allahumma Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami. Tengok berapa kali dia ulang. Jadi kata di ulama, setiap kita nak berdoa kepada Allah, kita kena mula dengan puji kepada Allah Ta'ala, bertawassul dengan uluhiyah, ketuhanan Allah, dan rububiyah, ketuhanan Allah Ta'ala. Allahumma Rabbana, wahai Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami. Nak kata apa? Jadi kita kena, jangan bakal minta begitu ya, kena minta dengan bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tawassul, kita minta dengan Allah. Qala Isa ibn Maryam Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama', ya Allah turunkanlah hidangan dari langit. Nabi Isa minta, lalu minta, bukan tak minta. Jadi Nabi Isa minta di sini dengan menyatakan sebab. Dengan ni, bila kita nak buat permohonan, kita kena nyata sebab. Isa kata apa? Takunu lana ida, kami nak jadikan hidangan turun langit ni pesta makan-makan. Wa ayatan minka, tanda kekuasaanmu. Dua. Warzuqna, dan rezekilah kepada kami, Engkaulah pembaik, sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi ulama kata Isa bawa dalam permohonan ni dua maslahah. Maslahah agama supaya jadi tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Maslahah dunia, idan wa rizqan, rezeki, dan apa lagi, menjadi pesta. Ialah kita hidup ni kena suka-suka juga. Sebab itulah kita tengok sekarang ni kalau ada majlis-majlis ceramah perdana ke, dia tulis kat bawah tu makanan disediakan. Maidah. Lepas ni tak lagi ada makanan, tulis maidah disediakan. Jadi barulah jadi semangat kita nak pergi. Tapi manusia ni kalau hok takut ke masjid, buat turunlah hidangan langit pun tak pergi masjid tu. Andai kata malam ni kita istihar di masjid kita ni ada ceramah perdana, hidangan mari dari langit, mari tak mari? Hok kaki masjid marilah, hok tak kaki masjid dia kata biarlah, mari langit pun hok turun syurga pun tak makan lagi, nak kata apa? Allahu akbar. Malam nasi. Jadi kata di para ulama, setiap benda yang pelik, yang ajaib, maka dia jadi ayah, jadi tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Setiap benda yang ajaib jadi tanda. Tak kira lah dari sudut makanan ke, dari sudut keadaan ke, tanda. Tengok bau ni hok angin putih beliau mari dia ke kawasan sahabat kita ni, bau ya bulan ni. Katanya berapa saat dia putar show, cabut habis hatak rumah. Beberapa minit ya, bukan kata lama pusing, tak. Sekali dia gulung tu, itu kata ayatan min, satu tanda kuasa Allah Ta'ala. Jadi ulama kata maja'a ala khilafil ma'hud wa kana khariqa lil 'adati fa huwa ayah. Benda-benda yang pelik mari luar daripada kebiasaan, maka itu dipanggil ayah, tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena ingat, kita kena sebut rezeki daripada Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Ini kita tahu. Yang kelima, Allah jawab dengan SOP. Qala Allahu inni munazziluha alaikum. Allah kata aku turunkan. Aku turun dengan syarat siapa diingkar, mereka akan dijatuhkan hukuman yang berat. Sebagai kitab tafsir menamakan hukuman itu jadi monyet dan jadi babi. Baik, jadi kesimpulan kita para jemaah sekalian, turun ke tak turun? Turun ke tak turun? Jawabnya turun. Mana turun? Tengok dalam tafsir.
ayat. Ulama tafsir kata, majoriti ulama tafsir di antaranya jumhurus salaf, ulama salah kata annallaha anzalaha alaihim, Allah Ta'ala turunkan hidangan dari langit. Inni munazziluha, bila Tuhan janji dia tunaikan. Ada juga sebagai ulama seperti Mujahid dan Al-Hasan Al-Basri, dia kata Allah Ta'ala tak turun, sebab Allah Ta'ala bagi amaran, aku turun dengan syarat, kalau langgar aku jatuh hukuman. Jadi ada kata tak turun. Tetapi At-Tabari dan juga Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala mengatakan al-qawlus sahih, pendapat yang benar, annaha nazalat fi'lan, memang turun sungguh hidangan. Turun sungguh hidangan. Ada periwayat kata tadi roti dengan daging, roti dengan ikan, adalah dalam riwayat. Yang pentingnya hidangan tu turun. Tak sedut fikir banyak, turun. Majoriti ulama kata turun. Cuma timbul lagi persoalan, kenapa Hawari minta benda ni? Kenapa dia minta nak tengok Tuhan, nak minta nak hidangan dari langit? Kenapa? Jawab dianya, al-hajah ad-da'iyatu ila al-akl, mana keperluan nak makan tu. Ni kalau tak tulis pun tak apa, tulis pun tak apa. Dalam kitab tafsir Al-Munir boleh jadi riwayat Israiliyat. Dia kata apa? Nabi Isa ni bila dia keluar, ada 5,000 orang ikut dia. Jadi ada hak ikut tu betul-betul sungguh Hawari, ada hak pergi main-main nak pergi mana pula Isa ni. Jadi satu hari dia pergi nak pergi perang. Jadi belanja kurang cukup. Lepas tu marilah Hawari minta jumpa dengan Nabi Isa. Minta cadangan. Kalau kita minta dengan Tuhan hidangan mari langit macam mana? Itu cerita dia tu. Wallahu a'lam. Itu satulah. Ada kata Imam Mawardi kata dia minta nak makan bukan kerana lapar, minta nak ambil berkat ya, hidangan dari langit. Makan berkat. Yang kedua, punca sebab yang kedua dia minta itmi'nanul qalbi, nak yakin bahawa Nabi Isa itu benar Nabi dari Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, al-ilmu, bila Nabi Isa minta Tuhan perkenan sahra Nabi Isa itu Nabi. Yang keempat, asy-syahadah, menjadi saksi bahawa makanan itu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi apa boleh buat, mereka kufur nikmat setelah turun hidangan, famusikhu qiradatan wa khanazir, jadilah babi dengan monyet. Wallahu a'lam. Jadi para jemaah sekalian, kita terus minta pelik-pelik lah. Kita minta sekadar yang kita ada je lah, jadi senang tenang hidup. Dunia ni bukannya makan lama. Kalau kerja asyik nak makan je, kita makan kita ni, lebih kurang dengan monyet yang kita tak ada kerja apa. Allahul musta'an. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. Alhamdulillah.